Yang berbahagia, Yang Berusaha Tuan Haji Mustafa bin Sidi, Timbalan Pengarah Perpesaan, Yang Berusaha Ketua-Ketua Sektor Lembaga Perpesaan dan Sektor Penilaian dan Perpesaan Jabatan Pendidikan Negeri, Yang Berusaha Ketua-Ketua Penolong Pengarah, Ketua-Ketua Unit dari Lembaga Perpesaan dan Jabatan Pendidikan Negeri, yang dihormati barisan ahli panel wacana intelektual pentaksiran, khususnya tuan-tuan dan puan-puan peserta wacana intelektual pentaksiran yang dikasihi sekalian. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan acara pada pagi ini dengan sesi plenary kedua. Sebelum itu, sebelum kita mulakan majlis, marilah kita sama-sama memberikan tepukan yang gemuruh kepada rakan-rakan kita dari BTPN Negeri 9 dan juga SPP Negeri 9 kerana telah bertungkus lumus untuk memastikan program kita pada kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun masa agak mencemburi kita pada hari ini. Kita perlu bergerak lebih pantas, maka tanpa buang masa, saya dengan penuh takzim menjemput Yang Berusaha, moderator kita pada pagi ini Dr. Zainal Rashid bin Kamaruddin, untuk menjemput dan mengiringi peserta ahli panel kita iaitu Hajah Nauzila serta Encik Najib tampil ke pentas. Dipersilakan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa buang masa, saya teraskan pentas ini untuk tajuk Kemenjadian Murid Cabaran dan Harapan kepada bahagia Dr. Zana untuk meneruskan acara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datin Pengarah di ke mana? Yang berbahagia barisan Timbalan Pengarah, barisan KSKS, KPP dan rakan-rakan sekalian ya. Alhamdulillah, kita bersyukurlah pada pagi ini kita dapat menyambung sesi kita dengan plenary 2 yang bertajuk Kemenjadian Murid Cabaran dan Harapan. Sebelum kita meneruskan program kita, saya ingin memperkenalkan dua ahli panel kita. Dua-dua ahli panel ni kita ni sangat lamalah di lembaga peperiksaan. Yang pertama Hajah Nauzila binti Mak Yusof. Next. Saya telah diberi amaran tidak panjang-panjang sangat. Nanti Hajah Nauzila ada kata dia akan tinggalkan pentas ni. Jadi saya simple aja. Hajah Nauzila binti Mak Yusof, dan yang terakhir beliau ialah sebagai KS di SPDP. Dan buat masa ni menguruskan keluarga. Tapi saya percaya beliau ada banyak lagi aktiviti lain lah yang tak diberitahu kepada saya. Yang kedua, ahli panel kedua ialah Encik Muhammad Najib bin Muhammad Ali, dan tempat bertugas pertama ialah di Sekolah Menengah Anderson Ipoh, Perak. Jadi saya sangat bertuah lah kerana saya pun dulu first school saya dah di Sekolah Anderson. Saya tempat bersama Encik Najib di Sekolah Menengah Anderson di Ipoh pada tahun 86. Dan akhirnya Encik Najib tugaslah sebagai Ketua Sektor Ekspor. Dan buat masa ni katanya Datuk sepenuh masa. Datuk tu ada cucu lah maknanya. Okey. Jadi insyaAllah kita harap Datuk ni kita akan terus mendapat cucu-cucu yang ramai lah, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, kita dah dimaklumkan bahawa masa kita agak singkat. Kita terus kepada ahli panel kita yang pertama, Puan Hajah Nauzila. Dan semalam tuan-tuan dan puan, sekiranya tuan-tuan dan puan ada membaca kertas ucap utama, dalam kertas tersebut telah menyebut ada 10 kemenjadian dalam falsafah pendidikan negara, iaitu 2 sebagai insan dan 8 sebagai warga negara. Jadi dengan tidak berlengah masa, saya ingin menjemput Hajah Nauzila untuk memperkembangkan lagi isu yang telah dibentangkan dalam kertas utama ucap utama semalam oleh Dr. Qadri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Naimah dan rakan-rakan yang sangat saya
kasihi, rindui dan sayangi. Nampak pula Cik Satar pagi ni? Semalam tak nampak? Okey. Bukanlah dia yang paling saya sayang. Semua pun sayang, tapi hari ni baru nampak dia. Okey. Okey. Tadi saya cakap dengan Cik Najib, pagi ni saya tukar sikit construct. Selalu saya berdiri atas stage bercakap sebagai pegawai lembaga peperiksaan for 24 years kan, 21 years di produksi, 3 tahun di dasar. Tapi hari ini saya sebagai seorang pesara, and I'm very proud to say as a grandma. Okay, so lain sikit cara pendekatan pagi ni. Saya cakap dengan Cik Mat, tajuknya kemenjadian murid. Saya tak akan jadi jadian dan saya tak akan cakap menjadi-jadi. Okay, I want to go straight to the point. Okay, kemenjadian murid. Actually it is an outcome atau rupa bentuk insan yang kita mahu hasilkan dari kerja buat kita mendidik. Sama ada kemenjadian murid itu terjadi dengan sempurna, kurang sempurna, atau mungkin tidak menjadi langsung. Memandangkan kita semua dalam dewan ini seorang manusia yang dewasa, umur kita ada yang 30-an, 40-an, 50-an, but because we are here dalam dewan ini, jadi maknanya kemenjadian murid on our part telah terjadi dengan sempurna. Definitely dengan sempurna. Otherwise we are not here. Okay? Sebenarnya rupa bentuk insan yang kita nak tu telah digaris dengan sempurnanya, ditulis dalam FPK. Saya tak nak quote FPK because I'm sure all of us very well versed dengan SPK. Cuma yang saya nak tarik daripada FPK tu 3 perkara saja. Pertama, dia tak cakap melahirkan insan yang mempunyai kemahiran insaniah. Kenapa dia tak guna perkataan kemahiran insaniah? Because pembuat FPK tu tak nak kita sendiri yang mendefinisikan kemahiran insaniah tu, but dia spell out insan yang seimbang dan harmoni. Okay? Dari segi intelek, emosi, rohani, jasmani, that's one thing. That's the keyword yang saya nak huraikan pagi ni, insan yang seimbang dan harmoni. The second one is berilmu pengetahuan, and the third one is berketerampilan. I used to read the FPK just like that. Saya letak dekat dinding di bilik pejabat. Saya baca macam tu saja. But only then I realised what it means by berilmu pengetahuan. Maknanya berilmu pengetahuan, ada ilmunya, dan kita yang menerima ilmu itu, we must give a meaning to the ilmu that we received. Itu yang kita kata berilmu pengetahuan. Kita terima ilmu tu dan kita tahu apa nak guna dengan ilmu tu. Then the second one, berketerampilan. We always say berketerampilan, berkebolehan, berkeyakinan. One word. But how is it berketerampilan ini boleh merealisasikan kemenjadian murid? How do we ukur kebolehan dan keyakinan dalam anak murid kita itu? So these are the things. Kalau nak cakap panjang pasal FPK terlalu panjang, but I think these 3 scope dah cukup untuk kita merealisasikan kemenjadian murid itu. Rakan-rakan sekalian, pentingnya ilmu sangat jelas.
Setiap perkara yang kita nak lakukan, we must have the knowledge to do it. Bila kita dah ada the knowledge to do it, then kita boleh membuatnya, melakukannya dengan keseronokan dan juga dengan keyakinan. Why do we send our kids to the school? Is it a must? Atau memang lumrah hidup menghantar anak-anak ke sekolah? Because I feel that saya pun boleh didik anak saya, my 2 girls, but I still send her to the school. Secara tak langsung, saya percaya saya hantar anak-anak ke sekolah sebab saya nak kemenjadian anak saya itu berlaku, dan saya tahu di sekolah guru-guru itu adalah guru-guru yang menjadi. Kalau tidak, saya tak hantar ke sekolah. So when we talk about kemenjadian murid, we must always remember behind kemenjadian murid adalah kemenjadian guru-guru itu. Jangan sombong. We are not supposed to be arrogant. Our teachers number 1 dalam memberi ilmu pengetahuan kepada kita. Rakan-rakan sekalian, macam Black and William lah, saya pun suka ambil one statement saja, tak nak ambil banyak-banyak. Dia kata setting process goals is more effective than setting product goals. Saya suka yang itu saja. We bolehlah ajar cakap tu, dia dah keluar. Ada orang cakap macam tu lah kan. We like to set product goals. We love to do it. Sometimes kita terlupa the process goals. Look at the FPK. The product goals cantik. Insan, kemahiran insaniah, berilmu pengetahuan, berketerampilan. Banyak lagi kan, bertanggungjawab. Those are the product goals. Beautiful. Walaupun yang membuatnya itu pecah otak nak keluarkan perkataan tu. But yang lagi pecah otak, yang lagi berwibawa ialah orang yang membuat proses itu. You must remember that. Dalam PPPM 2013-2025, dia memberi penekanan aspek kemenjadian murid melalui aspirasi murid 6 ciri utama. Everything also dia akan start dengan mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, dua bahasa, etika, apa satu lagi tu, identity national. Those are the products they set. But bila kita hantar anak kita ke sekolah, how is the process going to be? Bagaimana kita nak ukur? Kita kan measurement workers, suka nak ukur. Okay? Sampai sekarang pun I live dengan pengukuran. Okay? Sampai kadang-kadang suami saya kata cerewet, semuanya you nak ukur. But I think that's the need. Mana Dr. Jamil? Dr. Jamil akan gelak lah banyak tu. But itulah dia tau. Because I want to see the growth, I want to see the development. If saya tak ukur, saya tak nampak perkembangan dia, saya tak nampak pertumbuhan dia. Ukur ni ada banyak jenis ukur ya. Cik Khairuddin kan, KPP unit bahasa. Dia kata ajar ni dah cakap muka-muka dah ni. Okay, now kat sekolah we go to reality ya. Macam mana kita nak ukur kemenjadian murid di sekolah? Go to reality. Kat sekolah ada pencapaian akademiknya. Don't put that aside. Deep in our heart, we know kita semua nak anak kita berjaya dalam akademiknya. Siapa kat sini yang tak bangga bila anaknya berjaya dalam pencapaian akademik?
You are so proud. Okay? Apa yang anak kita capai, apa yang anak kita peroleh dalam pendidikan formal. That is one indicator. Itu tadi yang dicakapkan berilmu pengetahuan. But for anak kita terima ilmu pengetahuan, to get an A and stop there, tak menjadi lagi. They should be able to give meaning to the ilmu yang diterima, menggunakan ilmu itu. Now, anak kita ke sekolah, ada kelasnya, ada bilik darjahnya. You know what type of pendidikan is there. Tetapi, cuba lihat FPK, berkebolehan, berketerampilan. What is the best way? How is the best way to measure that anak kita ni ada kebolehan, berketerampilan dan bertanggungjawab? Dalam bilik darjah tak cukup untuk nak ukur ni. I cannot measure my student punya keyakinan, tanggungjawabnya if I just put them in the classroom and teach. So what should I do? I have to introduce penglibatannya dalam co-curriculum. Kita hantar anak kita co-curriculum, why? Adakah kita sukakan baju co-curriculum tu? Pandu Putri, pink, pink is beautiful. Okay. Satu lagi yang hijau tak apa entah. Cadet, they look so ni kan, berwibawa. Is it because of the uniform? Kita hantar anak kita ke music club tu, is it because of the piano yang cikgu tu gunakan, or is it because of the beautiful teacher? No. Dekat situ kita boleh pertingkatkan, perkembangkan potensi anak kita untuk menunjukkan kebolehannya memimpin, bertanggungjawab, mempunyai keyakinan. So, has his achievement, pencapaian akademik, dia ada ruang untuk menunjukkan kemahiran-kemahiran yang lain tu. Cukup ke macam tu? My daughter get straight A's, but my daughter stays in her room, so nerd. Do you want that? Tak jadi lagi. Kemenjadian murid tu tak jadi lagi. Sebab apa? Sebab apa tak jadi lagi? Sebab belum lagi seimbang, belum lagi keharmonian tu berlaku dalam dia punya emosi, rohani, intelek. Jerry lah. Okay? Your kid got 10 A's. Very, very good participation dalam co-curriculum dia. Hari raya tak pergi pun rumah saudara maranya. Lebih suka duduk kat rumah bersendirian atau tunggu what's movie coming in TV. Apa yang tak cukupnya kat situ? Ramai tak kita ada anak macam tu? Betul tak? Ilmu dia ada. Yakin. Bertanggungjawab. Tapi mana kemahiran sosial dia? Pergi rumah nenek pun sekejap saja. Ada berlaku. Sekejap je tau? Sekejap je. Macam ada. These are all reality. So again, my dear friends, seimbangkan the 4 aspect yang ditulis dengan cantik dalam FPK. Now, malam tadi saya duduk dengan Cik Najib dan Abang Long saya, Dr. Kodri. Every time saya jumpa dengan Dr. Kodri, saya akan dapat satu ilmu. So saya nak share lah dengan izin. We always say, why? Everybody knows
Everybody knows that. Tapi kenapa tak jadi ya? So kita share. Pertama sekali, bila kita nak anak kita buat sesuatu, kemudian dia murid kan? Okay. Bila kita nak anak kita buat sesuatu, pertama sekali, adakah anak kita mahu buat benda tu? Atau kita yang nak benda tu? Mahu. Lepas tu, kalau dia mahu, adakah dia tahu macam mana nak buat benda tu? Tahu, dia nak buat, tapi dia tak tahu. Dan yang ketiga, adakah dia mampu nak buat benda tu? Macam kita hari ini, kita mahu satu wacana. Kita ada dia punya tajuk-tajuk. We want to come up with 8 resolusi. Itu yang kita mahu. Tahu tak kita macam mana nak buatnya? Tahu. Kita duduk ramai-ramai, kita berbincang, all the pengisian. Kita rasa kita tahu macam mana nak buat. Then, okay.